Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, Cikgu Ika hendak memberi maklumat tentang darah. Okey, sebelum ni kita dah belajar darah termasuk dalam bahagian utama sistem peredaran darah manusia. Jadi, kita tengok apa itu darah. Darah manusia terdiri daripada 55% plasma dan 45% komponen sel. Jadi komponen-komponen sel ini adalah seperti sel darah merah, sel darah putih dan juga platelet. Mari kita lihat apakah itu plasma dan fungsi plasma. Jadi plasma ialah cecair kekuningan yang mengandungi 90% air dan selebihnya adalah nutrien, bahan buangan, hormon dan juga enzim. Jadi plasma berfungsi sebagai medium pengangkutan dalam badan. Nutrien yang keluar dari sistem pencernaan akan diangkut dalam plasma darah dan diserap ke dalam tisu badan. Jadi apabila kamu makan, makanan yang kamu makan itu setelah diproses dalam sistem pencernaan, nutrien-nutrien seperti vitamin, mineral, glukosa, asid amino, asid lemak tadi akan diserap masuk ke dalam plasma darah dan akan masuk ke dalam tisu badan. Jadi nutrien ini penting untuk kesihatan badan kita dan juga untuk tenaga dan juga untuk pertumbuhan badan manusia. Dan plasma darah pula yang melalui ginjal ataupun buah pinggang akan membawa bahan kumuh atau bahan buangan dari tisu badan. Jadi ginjal akan memproses dengan menapis keluar bahan kumuh seperti urea dan juga asid urik dari plasma darah dan masuk ke dalam sistem urinari. Plasma juga mengangkut hormon dan juga enzim. Hormon berfungsi untuk mengawal fisiologi atau fizikal dalam tubuh badan kita dan juga enzim terlibat dalam proses metabolisme sel. Sekarang kita lihat pula apa itu sel darah merah. Okay, sel darah merah juga disebut sebagai eritrosit. Jadi sel darah merah membentuk 40-45% daripada isi padu darah. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen daripada peparu dan juga mengangkut karbon dioksida daripada tubuh manusia, daripada jantung ke peparu. Jadi sel darah merah dihasilkan dalam sum-sum tulang seperti di turus vertebrata, sternum, tulang rusuk dan di lengkungan pelvis. Di dalam sum-sum tulang terdapat sel tunjang ataupun sel stem yang menghasilkan beberapa jenis darah termasuklah sel darah merah. Jadi pada peringkat matang sel darah merah, sel tunjang tadi akan mengeluarkan nukleus untuk memberi peluang sel darah merah mengangkut lebih banyak oksigen ke tisu badan. Sel darah merah yang matang akan memasuki salur darah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah itu platelet. Platelet ialah cebisan sitoplasma yang berasal daripada sum-sum tulang. Platelet membentuk kurang daripada 1% daripada isi padu darah manusia. Platelet berfungsi untuk membantu kehilangan darah yang banyak apabila berlaku kecederaan pada salur darah. Jadi apabila ada salur darah yang koyak atau berlaku luka pada tangan, kaki, tempat tubuh badan yang lain, platelet tadi akan bergumpal dan mengisi kawasan luka. Platelet akan mengeluarkan bahan kimia untuk mengaktifkan sistem pembekuan darah. Protein darah yang juga dikenali sebagai faktor pembeku akan membentuk jaringan fibrin ataupun kita panggil maksudnya protein tidak larut
fibrin tu. Jadi jaringan fibrin ini akan menghalang sel darah merah atau eritrosit keluar daripada salur darah. Jadinya darah akan membeku dan keruping yang berwarna coklat pada luka tu akan terbentuk untuk menutup luka. Baiklah, sekian saja perkongsian cikgu pada kali ini tentang darah. Semoga ia bermanfaat kepada kamu. Bye, jumpa lagi.